أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Assalamualaikum tuan-tuan. Assalamualaikum tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati sekalian. Dalam ayat ini Allah SWT menyatakan wa anfiqu, dan hendaklah membelanjakan sekalian kamu mimma razaqnakum, sebahagian daripada apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Mimma razaqnakum, sebahagian daripada ay mimma a'tainahu, daripada apa yang kami kurniakan kepada kamu. Wa a'tainahum, dan wa malaknahum, dan yang kami miliki. Wa yatasaddaquna fi wujuhil khair, dan mereka memsedekahkan fi wujuhil khair, pada jalan-jalan kebaikan. Pertama, tuan-tuan, apa yang kita perolehi ini adalah merupakan a'ta'ullah, adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia adalah merupakan pemberian, maka bila-bila sahaja boleh Allah Ta'ala ambil kembali. Dan apabila disebut mimma razaqnakum, sebahagian daripada apa yang kami rezekikan, yang mana rezeki ini iaitulah ma saluha lil intifa' bihi halalan kana am haraman. Bila disebut sebagai rezeki ialah ma saluha lil intifa' bihi, sesuatu yang boleh kita ambil manfaat dengan dia, sama ada benda itu adalah benda yang haram ataupun halal, maka dia dinamakan sebagai rezeki. Dan rezeki ini sama ada dalam bentuk kebahagiaan adalah merupakan rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan. Allah berikan anak-anak yang saleh, yang salihah, itu adalah merupakan rezeki. Allah kurniakan suami yang baik, isteri yang salihah, isteri yang baik, itu adalah merupakan rezeki. Nasab, keturunan yang baik-baik, itu adalah merupakan rezeki. Dan harta juga adalah merupakan rezeki. Tanah, kebun raya, dalam bentuk madiyah ini ataupun material ini juga adalah merupakan rezeki. Namun daripada dua bahagian rezeki ini, yang mana yang kita kena infakkan, yang mana yang Allah minta supaya wa anfiqu, supaya kita menginfakkan, yakni menafkahkan ataupun membelanjakan, maka yang diminta untuk kita menginfakkan ialah dalam bentuk material, dalam bentuk madiyah, dalam bentuk benda. Kita tak bolehlah menginfakkan isteri kita ke orang. Boleh ke kita infakkan suami? Suami dah tak pakai kerja, dah merapu dah suami aku ni, ambillah aku infakkan suami aku ni. Dia adalah rezeki, tapi benda ni tak boleh infak. Kebahagiaan yang kita kecapi, kita tak boleh nak infak kepada orang lain, ambil sikit bahagia aku, kan? Cuti yang kita ada, kita cuti berlebih sampai 40 hari, tak habis-habis cuti, kita sedekah kat kawan. Dulu rasanya boleh kata demo, sekarang ni wallahu alam kena habis, kan? Tidak pun bawa tahun ke depan. Maka yang kita boleh infak ini adalah dalam bentuk harta. Maka bukanlah Allah Ta'ala minta semua, tetapi mimma dengan makna litaba'id, dengan makna sebahagian sahaja, bukan semua. Jadi hendaklah kita menginfakkan mimma razaqnakum, sebahagian daripada apa yang kami rezekikan, yakni apa yang Allah Ta'ala kurniakan, anugerahkan kepada kita itu, min qabli ayyatiya ahdakumul maut, sebelum daripada datangnya kematian. Jadi masa inilah maksudnya tuan-tuan,
Sementelahan mata masih boleh memandang, telinga masih boleh mendengar, mulut masih boleh bercakap, lutut pun tak longgak lagi, okey lagi, boleh datang masjid surau, boleh jalan. Mana dalam keadaan kita seumpama ini masih ada ruang dan peluang untuk kita menginfakkan sebahagian apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka ada sebahagian manusia yang apabila dia sampai saat dia nak mati tu, maka dia minta kepada Allah supaya ditangguhkan kematian dia. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka berkatalah, wahai Tuhan, laula akhartani, kalaulah, ini merupakan satu harapan, satu angan-angan yang mana angan-angan ini tidak boleh ataupun kita tak akan dapat apa yang kita angankan ini. Bolehkah kita minta ditangguhkan saat kematian kita? Bukanlah tua merupakan tanda ataupun syarat kematian. Bukanlah sakit itu merupakan syarat kepada kematian. Bahkan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun walau sa'atan. Apabila sampai tempoh ajal seseorang itu, tidak terdahulu dan tidak terkemudian, walau sa'atan, walaupun satu tempoh, satu detik, sharp, on time. Maka ada orang, Allah ceritakan dalam surah Al-Munafiqun ini, ada orang yang bila dia nak mati barulah dia minta, laula akhartani, kalaulah boleh wahai Allah. Ini satu harapan, satu cita-cita yang tak akan tercapai. Apa yang mereka minta? Mereka minta supaya ditempuhkan satu tempoh masa yang sikit, ila ajalin qarib, kepada satu tempoh yang seketika sahaja. Yang tujuannya adalah untuk fa'as-sadaqah, untuk bersedekah. Mereka tidak minta untuk semayang, tidak minta untuk buat haji, tak minta untuk puasa Ramadan. Karena salat dia ada masa yang tertentu, kitab mauquta, ada waktu-waktu yang khusus. Kalau puasa sama juga, ada bulan yang tertentu, iaitulah Ramadan, yang kita cerita tentang yang wajib ini. Begitu juga kalau dia kata dia nak fa'ahaj, dia nak menunaikan haji. Haji ada tempoh dia, ada masa dia, bukan boleh pergi senang-senang. Maka apakah amalan yang paling senang, amalan yang paling mudah untuk mereka lakukan dalam satu tempoh detik yang sikit ini? Maka mereka minta fa'as-sadaqah, supaya mereka boleh bersedekah. Jadi kenapa mereka minta untuk bersedekah? Dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah? Kullu ma'rufin sadaqah, tiap-tiap kebaikan itu adalah merupakan sedekah. Kullu ma'rufin, tiap-tiap yang baik. Sembahyang kita, puasa kita, masuk duit dalam tabung kita, beramah mesra dengan anak-anak yatim, memberikan pertolongan kepada orang yang susah, itu kebaikan. Kullu ma'rufin, tiap-tiap yang baik itu sedekah, adalah merupakan sedekah. Dan sedekah itu adalah merupakan sesuatu pengakuan, menunjukkan atas kebenaran perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna sedekah. Lepas habis baca Quran, kita baca apa? Sadaqallahul azim. Benarlah Allah. Benarlah Allah. Maknanya satu pengakuan yang menunjukkan di atas kebenaran suatu perintah dan juga janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melaksanakan ibadah sedekah ini, dalam tafsir Ibrul Asir menyatakan fa'as-sadaqah itu dengan makna mereka nak menunaikan ibadah zakat. Karena bukan satu benda yang senang, melainkan mereka punya iman yang kuat, iman yang padu. Saya terbaca dalam satu tulisan seorang cikgu ni, dia minta seorang
orang majlis agama Islam untuk kira dia punya zakat dia. Jadi orang tu pun kira zakat dia yang dia kena berkeluar tahun ni sebanyak 26,000 lebih zakat dia. Agak-agak mana rupa tuan-tuan. 26,000 ni nak bagi ke orang yang orang tu tak pernah tolong kita pun. Kadang-kadang kita pun tak kenal dah. Tiba-tiba nak bagi 26k. Kalau awak doyok dia boleh beli sport rim dia 27,000. Sport rim saja. Tayar 1,700 biji. Dia punya apa highlight dia kan 27k kan. Sport rim saja. Jadi nak keluar zakat kah nak tukar tayar baru? Di situlah pertimbangan antara iman dan nafsu. Maknanya 26,000 hak cikgu ni punya, harta itu yang ada pada dia adalah merupakan milik orang lain. Yang ada pada tangan dia yang itu merupakan milik orang lain. Kalaulah dia tidak punya iman yang padu, sebab itu ayat ini diletakkan dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun menceritakan tentang sikap ciri orang-orang munafik ini, iaitulah antaranya yaqbiduna aydiyahum. Mereka itu menggenggam tangan-tangan mereka, maknanya apa? Haji bakhil, kedekut piang, kedekut piang, genggam tak tirih. Ini di antara ciri orang munafik. Maka sebab itu diletakkan dalam surah Al-Munafiqun yang menceritakan bahawa kalaulah orang yang non-Muslim itu tidak berzakat, padanlah sebab dia tak ada iman. Tapi kalau orang Islam tiba-tiba dia tak zakat, jadi macam mana? Dia orang Islam tiba-tiba dia tak sembahyang, dia tak puasa, apa sebenarnya dia nak? Kalau yang bukan Islam tak sembahyang, tak puasa, padanlah sebab dia tidak punya iman. Tapi tiba-tiba orang Islam dia tidak menunaikan kewajipan-kewajipan ini, yang antaranya ialah untuk menunaikan zakat, yang memerlukan satu keyakinan yang sangat tinggi untuk mengeluarkan sebahagian apa yang mereka perolehi hasil daripada titik peluh mereka, tiba-tiba senang-senang nak berkeluar bagi kepada 8 golongan asnaf. Yang kalau sekiranya mereka tidak mengeluarkan zakat yang telah pun cukup nisabnya dan haulnya, ingatlah bahawa mereka telah pun melakukan kezaliman kepada 8 golongan ini. Walaupun kita tak katok, kita tak bunuh mereka, kita tak bakar rumah mereka, tapi kerana kita tidak mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak ini, apabila telah berlakunya haul dan nisab, maka secara tanpa sedar kita melakukan kezaliman kepada 8 golongan ini, dan mereka akan meminta hak mereka di akhirat kelak. Mungkin mereka tak minta dalam dunia, tapi di akhirat mereka minta hak mereka. Maka ketika itu boleh jadi hamba Allah ini yang membawa dengan pahala yang banyak, tetapi tanpa sedar dia melakukan kezaliman kepada 8 golongan ini, yang 8 golongan ini akan minta hak-hak mereka. Boleh jadi hamba ini akan menjadi satu hamba yang muflis di akhirat kelak. Golongan yang pertama adalah fakir, yang keduanya adalah miskin, yang ketiganya adalah amin, yang keempat adalah mu'allaf, yang kelima adalah ar-riqab, hamba. Walaupun hamba sekarang dia tak ada dah. Jangan bibi tu jadikan hamba, tidak. Itu bibi je lah, dia bukan sifatnya sebagai hamba. Yang keenamnya gharimin, orang yang berhutang atas keperluan yang mendesak. Yang ketujuhnya fi sabilillah, dan yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Disebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Maka 8 golongan ini akan menuntut hak mereka. Maka mereka minta supaya fa'as sadaqah, untuk mereka dapat melaksanakan ibadah sedekah ataupun disebut sebagai zakat. Yang mana sedekah iaitulah sesuatu yang kullu ma'rufin sadaqah, tiap-tiap benda yang baik itu secara umumnya adalah merupakan sedekah. Dan dalam ayat ini, dalam surah Al-Munafiqun ini mengkisahkan bagaimana satu di antara ciri golongan munafik ini ialah mereka tidak mau untuk beramal dengan perintah-perintah Allah.
Walaupun mereka salat tetapi kusala dalam keadaan yang bermalas-malas. Walaupun mungkin mereka mengeluarkan zakat tetapi sebahagiannya sahaja, mungkin celam-celum. Celam-celum, tahun ni berkeluar, bila tahun depan nampak banyak pula. Mungkin dia berkeluar tapi tidak sampai kepada kadar yang sepatutnya. Bukan banyak, 25% sahaja. Dan bukan setakat mereka tidak mau untuk melaksanakan perintah Allah ini, golongan munafik ini, bahkan daripada sudut kedudukan yang tinggi, kalau kita tengok ranking munafik yang paling tinggi ialah bukan setakat mereka tidak mau untuk melaksanakan ibadah, bahkan mereka juga menghalang orang lain untuk melaksanakan ibadah. Agak-agak tuan-tuan, ada tak golongan yang menghalang orang lain daripada nak melaksanakan ibadah? Mungkin kalau kita lihat secara lebih jauh, antaranya adalah golongan-golongan yang berpahaman bahawa semua agama adalah menuju ke syurga. Agak-agak ada ke tak pahaman itu? Pahaman liberalisme, pahaman di mana di sebahagian di negara jiran kita yang berlakunya kahwin campur, Islam kahwin Kristian, Islam kahwin Buddha, Islam kahwin, kerana pahaman mereka bahawa semua agama adalah menuju ke syurga. Jadi bayangkan kalau sekiranya ada pahaman itu di kalangan sebahagian kita. Katalah ada orang datang, saya nak convert Islam, saya nak masuk Islam. Agak-agak dia jawab bagaimana? Dan itu tak apa. Kamu teruskan dengan amalan dalam ibadah kamu. Kamu teruskan dengan apa yang kamu pegang, apa yang kamu percaya. Kerana semua agama itu menuju ke syurga. Ini bahayanya. Jadi walaupun mereka mengaku sebagai Islam, pada zahirnya, pada kulitnya Islam, tetapi pada batinnya mereka tidak Islam, iaitu mereka menghalang orang lain untuk beribadah, antaranya untuk convert kepada Islam dan sebagainya. Dan begitu juga seperti mana sebahagian di kalangan NGO kita yang mempertahankan pekerja-pekerja seks. Antaranya apa? Yang mereka mempertahankan pekerja seks, itu hak mereka, human right dan sebagainya. Jadi bahasa kasar kita kata pelacur lah. Kenapa kita nak mempertahankan satu amalan, satu pekerjaan yang jelas daripada sudut hukumnya adalah haram, daripada sudut untuk membawa mereka ke jalan yang benar, itu satu tanggungjawab. Namun daripada sudut hukum, jangan kita mengkesampingkan hukum yang jelas. Jangan mengkesampingkan hukum yang jelas tentang pekerjaan yang mereka lakukan, walaupun disebut sebagai pekerja seks. Namun secara hakikatnya itu adalah merupakan satu pelacuran, satu perzinaan yang sememangnya dilarang keras dalam agama kita. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, maka golongan-golongan ini apabila sampai saat kematiannya, mereka minta untuk as-sadaqah, untuk menunaikan ibadah zakat. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan infak? Kita selalu menggunakan perkataan menginfakkan, membelanjakan, memberi sumbangan. Bahasa kita memberi sumbangan untuk surau, untuk rumah anak yatim, untuk mahat tahfiz. Dan terdirinya surau muhibah ini seperti yang ada pada hari ini adalah infak daripada tuan-tuan semua. Dan ini merupakan saksi di akhirat kelak sebagai satu mekanisme aliran pahala yang tak akan putus-putus apabila tuan-tuan ibu ayah telah pun kembali bertemu Allah. Inilah yang tersergam indah ini, surau surau Al-Islamiyah Kampung Muhibah. Daripada kita mai dulu atas lagi, sampailah kita duduk dalam suasana sedap, aircon yang sejuk rupa ini, hasil daripada infak tuan-tuan. Apa makna infak? Infak daripada asal perkataan nafak. Nafak dengan makna yang pertama az-zahab, makna pergi. Nafak dengan makna yang kedua adalah an-nafdu, makna hilang. Dan nafak
dengan makna al-mamar, ialah terowong. Kenapa digunakan perkataan nafak ataupun infak? Karena orang-orang yang menginfakkan ini sebenarnya mereka mengorek ataupun membuat satu laluan, satu terowong, yang di hujung daripada terowong itu akan adanya sinar cahaya. Seperti mana kita masuk terowong menara, katalah blackout, api tak ada, memang gelap lah. Tapi apa yang kita nampak di hujung terowong itu ialah cahaya yang terang menderang. Maka perkataan infak ini menunjukkan bahawa mereka yang menginfak artinya mereka sedang menggali ataupun mengorek satu terowong yang di hujung daripada terowong itu adalah merupakan cahaya yang akan menerang, cahaya yang terang. Maka orang-orang yang menginfak, yang membelanjakan sebahagian apa yang dikurniakan oleh Allah kepada dia di akhir daripada kehidupan dia, artinya apabila dia mati dan dia akan dibangkitkan di mahsyar kelak. Bahkan kata Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, orang yang menginfakkan ini kuburnya akan bercahaya, kuburnya akan diterangi dengan pahala-pahala sedekah itu. Maka itulah analoginya kepada mereka yang melalui terowong. Ketika laluan dalam terowong itu mungkin dalam keadaan yang gelap, tetapi di hujung itu adalah merupakan cahaya. Maka bukan semua orang mampu untuk menginfakkan, mengeluarkan apa yang dia ada pada dia. Kadang-kadang kerana kedikut yang ada pada dia, membiarkan orang lain yang memerlukan dalam keadaan susah. Dia kata pedulikan dia, kita cari harta bukannya senang, tiba-tiba senang-senang nak bagi ke orang. Maka ini adalah orang yang kedikut, orang yang mungkin tidak punya cahaya di akhirat kelak. Maka orang yang menggunakan pekho untuk korek, membuat laluan ataupun terowong ini, maka lagi besar dia punya sinar ataupun cahaya, kerana dia gunakan pekho. Analoginya ialah semakin banyak yang kita infakkan, semakin banyak nur ataupun cahaya yang akan kita perolehi pada satu tempat yang tidak ada lampu yang akan menerangi alam kubur kita. Walaupun mungkin tuan-tuan CEO TNB belum ada jaminan akan terang lubang kubur, walaupun CEO TNB, dia hanya pion je, pion kerja TNB baca meter. Tapi kerana dia rajin berinfak, walaupun sekali masuk dalam tabung tak banyak, RM5, sekupang, 2 kupang, tapi itu sifatnya istiqamah, dia konsisten dengan menginfakkan sebahagian apa yang dia dapat, maka kuburnya akan bercahaya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan melalui terowong kehidupan kita ini, yang di hujung daripada terowong kehidupan kita ini adalah merupakan cahaya yang akan menerangi di alam kubur kita kelak insya-Allah. Maka Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan berkaitan dengan ayat ini, apakah di antara manfaat ataupun faedah kepada mereka yang ringan tangannya untuk menginfakkan sebahagian daripada apa yang mereka perolehi. Maka antaranya adalah Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menyatakan sangat meringankan saat ketika mana sakaratul maut. Orang yang rajin bersedekah, sekali masuk dalam tabung surau kan banyak 100, subuh 100, zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isyak 100, hari-hari. Maka ibarat dia korek pakai pekho. Kalau dia sekali masuk RM1, ibarat korek pakai cangkui, pakai garpu, itu je lah. Tapi kok mana pun dia korek juga. Ni yang masalah tak mau korek tapi lambatlah dengan garpu, dengan cangkui, lambat banding dengan pekho. Tapi tuan-tuan, memang ada orang yang seumpama itu, yang dia sanggup menginfakkan hartanya dengan satu jumlah yang banyak, kerana dia nampak di alam yang satu lagi, antaranya ialah sangat meringankan saat ketika mana sakaratul maut.
Yang keduanya ialah dia adalah merupakan sebagai lampu yang paling terang di alam kubur, seperti mana kita sebut tadilah. Walaupun dia hanya pekerja biasa, bukan CEO TNB, tapi kalau dia rajin berinfak, maka itu merupakan lampu yang paling terang bagi dia di akhirat kelak. Dan juga sebagai satu tanda penerimaan ibadah seseorang itu ialah sangat ringan tangannya untuk menginfakkan. Ringan tangan, pantang dengan ada orang susah, dia kira nak menyumbang saja. Cuma kita sebut di awal tadi, sama ada yang menyumbang itu adalah dalam bentuk material, dalam bentuk harta benda lah, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk sumbangan tenaga, idea, wang ringgit dan sebagainya, derian, tanah untuk diwakafkan kepada rumah anak yatim dan sebagainya. Dan seterusnya, paling sulit menghadapi hisab di akhirat kelak ialah berkaitan dengan harta. Kerana harta ini Nabi sebut akan disoal daripada dua jalan. Pertama, min aina iktasabahu, dan yang keduanya wa fi ma anfaqah. Pertama, dia akan soal tentang cara mana kamu memperolehi harta tersebut. Min aina iktasabu, mu boleh cara mana? Cara rasuah ke, cara meniaga ke, cara halal ke, cara tipu orang, ikutlah, ikut mana pun. Semua tu ada hisabnya. Dan yang kedua, pintu yang kedua ialah wa fi ma anfaqah, belanja ikut belah mana pula. Itu dalam harta, tanya cara dapat lagu mana dan belanja ikut mana. Jadi kerana nak mengurangkan hisab yang sangat ketat di akhirat kelak, maka sebahagian daripada apa yang kita ada ini infakkanlah. Dan seterusnya, dengan kita bersedekah ataupun berinfak ini, dia akan menambahkan rezeki. La yanqusul mal min sadaqah bal yazdad. Tidaklah mengurangkan harta itu dengan sebab bersedekah, bal yazdad, bahkan Nabi kata dia bertambah, bahkan dia bertambah. Kita lihat makna zakat itu sendiri adalah dengan makna an-numu, dengan makna subur. Bukan semakin berkurang, tetapi bahkan semakin bertambah. Dan seterusnya, dia akan berada di bawah naungan sedekah dia. Fi tahta zilli sadaqati, dia akan berada di bawah naungan sedekah dia pada hari yang tidak ada naungan di pada mahsyar kelak. Dan seterusnya, akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang rajin untuk berinfak. Dan apatah lagi tuan-tuan, kita berada pada bulan yang terakhir ini, bulan 10 yang terakhir ini, yang dalam Ramadan. Tapi boleh jadi mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita, boleh jadi kan. Dan boleh jadi ini merupakan malam terakhir kita, boleh jadi. Jadi mudah-mudahan seperti mana doa kita tadi, wahai Allah, berkatkanlah kami ma baqiya min Ramadan, apa yang berbaki daripada Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita direzekikan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Dan jika sekiranya RM1 yang kita masukkan dalam tabung pada malam ini berbetulan dengan Lailatul Qadar pula, maka kalilah seolah-olahnya selama lebih kurang 83 tahun lebih kita berinfak, walaupun RM1, tapi dengan tempoh masa yang sangat lama. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan kita pada malam ini, satu di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya Ramadan, dia adalah merupakan ajwadun nas, manusia yang paling pemurah. Dan kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih terselah dalam bulan Ramadan minarihal mursalah, yang mana kepemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih pantas daripada angin yang bertiup. Karena kita maklum dengan gandaan demi gandaan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini. Sesuatu yang amat rugi kalau sekiranya kita tidak mengambil kesempatan yang ada ini untuk kita melakukan sebahagian daripada apa yang kita sebut pada malam ini, ialah dengan kita menginfakkan sebahagian apa yang Allah Taala telah kurniakan kepada kita,
yang mudah-mudahan itulah sebagai satu aset aliran pahala yang tak putus-putus di akhirat kelak insya-Allah. Dan yang keduanya ialah selain daripada kita menunaikan puasa, kita juga yang mana ada zakat pendapatan dan sebagainya, jangan lupa untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah RM7, RM14 atau RM21. Kalau tengok di sini ni padan dengan 21 lah tuan-tuan semua ni. Kan 21. Kan RM7 bagi orang lain lah. Jadi mudah-mudahan dengan kurniaan rezeki yang melimpah ruah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni, maka kita infakkanlah sebahagian daripada apa yang ada sebagai satu mekanisme aliran pahala yang tak putus-putus di akhirat kelak insya-Allah. Maka dengan terbinanya surau ini adalah sebenarnya hasil daripada infak tuan-tuan, maka itulah merupakan aset tuan-tuan di akhirat kelak insya-Allah. Jadi sekadar itulah apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Nah, mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaatnya insya-Allah. Dan kalau panjang umur, kita akan bertemu dalam bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Dan ini bukanlah merupakan Ramadan terakhir bagi kita. InsyaAllah kita bersua di lain masa insyaAllah. Jadi sekadar itu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun azimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.